بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
hari babu idza kana as-sawbu dayyiqan situ. Bismillahirrahmanirrahim. Babun idza kana as-sawbu dayyiqan bab berkenaan dengan pakaian yang dipakai ketika sembahyang. Dua bab dulu di situ dah ada dua cara. Satu, apabila ada sehelai kain saja yang besar, ketika itu nak sembahyang dengan sehelai kain saja tu, caranya iltihaf ataupun tawasyuh ataupun istimal. Itu satu cara dah kita tahu. Yang kedua, apabila ada sehelai kain saja, kain itu kecil, itu satu cara kita dah baca. Bab ini cara yang ketiga, yaitu apabila kain itu sempit, kecil, macam mana cara ketika nak sembahyang tu mau pakai kain tu. Itu akan nyatakan dalam bab ni. Bab idza kana as-sawbu dayyiqan, apabila pakaian tu, kain tu sempit. Haddatsana Yahya bin Salih qala haddatsana Fulayh bin Sulaiman an Sa'id bin al-Harith qala, riwayat daripada Sa'id bin Harith, dia kata sa'alna Jabir bin Abdullah anis salati fi thawbil wahid, kami tanya kepada Jabir bin Abdullah tentang sembahyang pada sehelai kain. Faqala, maka Jabir kata, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, saya keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sesetengah perjalanannya, safar-safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersafar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu lailatan li ba'di amri, maka saya datang pada suatu malam kerana ada sesetengah urusan saya, disebabkan ada urusan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah datang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtuhu yusalli, Jabir kata, saya dapati dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang sembahyang. Wa alayya thawbun wahidun fashtamaltu bihi. Ketika itu Jabir kata, di atas saya, di atas badan saya hanya ada sehelai kain saja.
fashtamaltu bihi, maka saya istimal dengan kain tu, maksudnya balut dengan kain tu, dua hujung kain tu ambil atas bahu, ambil balik dari bawah dia, kemudian ikat di atas dada, buat cara tu, istimal tu. Wa sallaitu ila janibihi, dan saya sembahyang bersebelahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya Jabir, dia mau ambil fadilah, kelebihan sembahyang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamman sarafa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada sembahyang, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masura ya Jabiru, masura ay ma sababu sayrika fil laili, apa sebab perjalanan engkau pada waktu malam datang ke sisiku ya Jabir. Fa akhbartuhu bihajati, maka aku pun beritahu kepadanya, kepada Rasulullah SAW, dengan hajatku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdasarkan riwayat lain, Jabir radhiyallahu taala anhu beritahu khabar, berita tentang musuh-musuh. Falamma faragtu qala ma hadzal istimalu alladhi ra'aitu, ketika aku selesai beritahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya, apakah istimal, balut kain dengan cara istimal yang aku melihat tadi? Qultu, aku jawab kata, kana saubun, itu adalah sehelai kain, yakni daqa, kain yang sempit, kecil, tidak besar. Qala fa in kana wasi'an faltahib bihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kain itu luas, bolehlah engkau iltihaf, yakni istimal balutnya dengan cara tadi, dengan kain itu boleh. Wa in kana dayiqan, jika kain itu sempit, fatazir bihi, maka hendaklah engkau iktizar dengan kain itu. Maksudnya, kalau kain itu kecil, balut dengan cara istimal, bimbang di situ terbuka aurat ketika sujud dan sebagainya. Kalau begitu, dengan kain yang sempit itu tidak perlu istimal, hanya iktizar. Iktizar makna pakai di pinggang, tutup aurat bagi elok. Itulah cara yang lebih sesuai ketika pakaian tu, kain tu sempit, kecil. Itulah bahagian akhir hadis, wa in kana dayiqan fattazir bihi. Daripada situlah Imam Bukhari ijtihad, dan dia nyatakan ijtihad dia pada terjematul bab iza kana saubu dayiqan, dan Imam Bukhari dalam terjematul bab hanya dia menyebut iza syartu, dan
jawab bagi iza tidak masuk. Jadi jawabnya ada dalam hadis, maksudnya iza kanat thawbu dayyiqan fattazir bihi. Jadi itu satu cara Imam Bukhari. Terkadang dalam terjematul bab, dia buat terjematul bab tu dengan kalimah iza syart, dan jawab syart tu terkadang dia tidak masuk disebabkan kadang-kadang ada ikhtilaf pada jawab iza tu, ikhtilaf di sisi a'immah. Ketika tu dia tidak buat putusan apa-apa daripada diri dia dan serah kepada khilaf a'immah. Itu satu cara. Terkadang dengan hanya menyatakan iza syart dan jawab syart itu nyata dalam hadis, sebab tu dia tidak tulis jawab syart pada terjematul bab tu. Jadi di sini dalam bab ni jawab syart nyata pada dalam hadis. Jadi sebab tu Imam Bukhari hanya menyebut iza kana thawbun dayyiqan, jawabnya ada pada hujung akhir hadis, fattazir bihi. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Sufyana qala haddatsani Abu Hazim an Sahlin qala kana rijalun yusalluna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqidi uzrihim ala a'naqihim. Riwayat daripada Sahal, dia kata beberapa orang lelaki sahabat-sahabat mereka sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka mengikat kain mereka di atas tekak mereka, kahaiatis sibyani, seumpama keadaan kanak, seperti mana kanak-kanak sehelai kain mereka pakai dengan cara ikat kain itu ditekak supaya tidak cabut. Jadi sahabat-sahabat yang ada hanya sehelai kain saja. Ketika mereka sembahyang, mereka buat cara tu. Wa qala lin nisa'i, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum wanita, pesan kaum wanita, la tarfa'na ru'usakunna, jangan kamu angkat kepala kamu, hatta yastawiyar rijalu julusan, sehingga kaum lelaki duduk dengan cara yang betul. Jadi selagi kaum lelaki bangun daripada sujud, selagi tidak dapat duduk lagi dengan betul, jangan kamu angkat kepala kamu dulu. Disebabkan keadaan sahabat sembahyang dengan sehelai kain yang sempit, dan mereka dah jadi kebiasaan ikat di tekak gitu. Jadi takutnya ketika sujud ni, kalaulah kaum wanita yang ada di belakang tu angkat kepala dengan segera, tak sempat lagi sahabat tu bangkit daripada sujud, takutnya ternampak apa yang sepatutnya tidak lihat tu. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kaum wanita supaya mereka lambatkan angkat kepala mereka daripada sujud. Kiranya agak-agak sahabat-sahabat tu
yang ada di hadapan tu dah bangun daripada sujud dan dah pun duduk dengan baik, ketika tu barulah kaum wanita tu angkat kepala mereka. Jadi itu semua berlaku disebabkan kain tu kecil, sempit. Itu sebab. Jadi daripada hadis yang kedua juga, Imam Bukhari menampakkan keadaan sahabat-sahabat pada peringkat awal Islam, di mana mereka dalam keadaan serba tidak sempurna. Mereka sembahyang dalam keadaan hanya memakai sehelai kain. Kain terkadang besar, boleh balut tubuh badan dengan baik. Kadang-kadang mereka balut tangan di luar kain, balut atas bahu, ambil kain atas bahu dan ambil balik dari bawah ketiak, ikat di atas dada. Terkadang dengan sehelai kain besar mereka balut tubuh badan mereka, tangan duduk di dalam kain tu. Ada juga cara seperti itu. Kadang kain tu sempit, kecil, jadi terpaksa mereka i'tizar, maksudnya pakai di pinggang setakat dapat menutupi kemaluan pusat hingga lutut dan begitu. Jadi dalam keadaan begitu mereka sembahyang. Disitulah, ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kaum wanita pesanan tadi. Jadi itu menunjukkan keadaan sahabat sembahyang dalam keadaan memakai kain kecil sempit. Babus salati fil jubbati syamiyati. Bab ini berkenaan dengan sembahyang memakai jubbah syamiyah. Jubbah syamiyah, jubbah yang dikirim mai sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW daripada pembesar negeri Syam. Negeri Syam ketika itu Darul Kufr, masih ramai orang kafir musyrikin duduk di situ, tidak jadi lagi Darul Islam. Maksudnya daripada bab ini Imam Bukhari hendak menyatakan baju, jubah, pakaian yang dibuat ataupun ditenun hasil daripada tangan orang kafir musyrik boleh ataupun tidak nak pakai sembahyang, disebabkan orang kafir musyrik mereka tidak pandai jaga dari kebersihan dan mereka tidak peduli najasah dan sebagainya. Jadi adakah kain ataupun pakaian jubah yang mana mereka dah buat tu mau pakai sembahyang boleh ataupun tidak? Sepatutnya tidak boleh pakai sembahyang dengan pakaian-pakaian seperti itu. Sepatutnya dilarang, disebabkan kaum kufar tidak jaga taharah, kebersihan, dan mereka tidak peduli dengan najasah dan sebagainya. Itulah sepatutnya dilarang daripada memakai pakaian-pakaian seperti itu. Tapi Imam Bukhari daripada bab ni hendak menyatakan harusnya memakai pakaian-pakaian seperti itu ketika hendak sembahyang. Dan sebagai menyokong kepada ijtihad dia, Imam Bukhari di bawah terjematul bab tu kemukakan beberapa
pendapat daripada a'immah. Yang pertama, waqala al-Hasan, dan Hasan Basri kata, fi thiyabi yansujuhal majusiyu, pada pakaian yang mana orang Majusi tenun ataupun memintal pakaian tu, lam yara biha ba'san, Imam Hasan Basri menganggap tidak mengapa dengan pakaian tu. Jadi daripada jumlah ni, Imam Bukhari hendak mengesah dan hendak menyatakan harusnya pakai pakaian ditenun oleh orang kafir. Wa qala Ma'marun, dan Ma'mar kata, ra'aitu Zuhriyah, aku melihat Zuhri, Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, yalbasu min siyabil Yamani, dia pakai daripada pakaian daripada Yaman. Yaman ketika itu satu negara kaum kufar duduk di situ, dan orang-orang Islam masa itu pun tidak pandai lagi tenun kain dan sebagainya. Hanya ada ketika itu pakaian kain ditenun oleh orang-orang kafir. Jadi Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, dia pakai pakaian dibuat daripada Yaman, ditenun daripada penduduk Yaman, orang kafir, ma subira bil bauli, yang dicelup dengan air kecing binatang. Jadi mungkin ada cara mereka celup air kecing binatang tu, kain tu bagi mereka lebih elok, lebih sedap pakai. Mungkin ada cara mereka masa tu. Jadi biasanya mereka celup dengan air kecing binatang dan sebagainya. Jadi Imam Ibn Shihab Zuhri, dia pakai kain yang dah dicelup air kecing binatang buatan daripada orang kufar Yaman, dia pakai. Jadi Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, dia pakai tu, pakaian tu boleh jadi ba'da ayyarsilahu, setelah dia basuh, cuci pakaian tu, pakaian yang dibuat orang kafir tu dia pakai. Dan di sisi Imam Ibn Shihab Zuhri, pakaian yang ditenun orang kafir dikira taharah, boleh pakai. Wa salla Aliyun fi saubin ghairi maqsurin ay ghairu maghsulin, dan Sayyidina Ali sembahyang pada pakaian yang belum dibasuh, ataupun pada pakaian ghairu fi saubin ghairi maqsurin ay khamin, maksudnya kain yang mentah, kain belum diproses. Keadaan kain begitu dia pakai sembahyang.
Jadi yang Sayyidina Ali pakai kain pun ketika itu sahabat-sahabat dalam keadaan masih tidak maju lagi, baru mereka tukar mai daripada keadaan mereka ada dalam keadaan zaman jahiliyah. Jadi mereka tidak pandai buat apa-apa, hanya ada kain-kain ditenun daripada orang kafir. Jadi sahabat-sahabat pakai Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, dia juga tabi'i, dia pun pakai. Hasan Basri kata tidak mengapa. Jadi daripada asar-asar tu Imam Bukhari dalilkan pakai pakaian yang ditenun ataupun dibuat oleh orang kafir tu harus pakai sembahyang. Kalau tak berapa yakin, dengan sebab mereka tidak pandai jaga taharah dan mereka sentiasa tidak ambil berat dengan najasah, mau basuh dulu kemudian pakai, itu pun kira lagi baik, tidak menjadi masalah. Haddatsana Yahya قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال. Jadi dalam sanad ni ada rawi Abu Muawiyah. Dulu pun dah jumpa riwayat daripada Abu Muawiyah, yang mana Abu Muawiyah ni dikatakan Murji'ah. Imam Abu Dawud sendiri pun kata dia ni Raisul Murji'ah. Jadi Imam Bukhari ambil riwayat daripada sanad yang ada Abu Muawiyah, jadikan sebagai hadis bab, hadis sahih. Itu apa nama, kita perlu faham di sini. Abu Muawiyah di mana dianggap Murji'ah, dan Imam Abu Dawud sendiri kata Raisul Murji'ah itu adalah Ahlul Bid'ah wal Ahwa, tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud sendiri pun, walaupun dia kata Raisul Murji'ah, dia juga ambil riwayat daripada sanad yang ada Abu Muawiyah tu, isi dalam kitab Abu Dawud dia, Sunan Abu Dawud tu. Jadi daripada situ dapati imam-imam muhaddisin untuk menerima satu-satu hadis ni, mereka tidak kira fahaman bagi rawi, sama ada Syiah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain. Semestinya rawi itu mesti Ahlus Sunnah wal Jamaah, cenderung Syiah, Mu'tazilah, Khawarij dan lain-lain fahaman. Kalau ada dengan rawi itu, tidak boleh ambil riwayat daripada mereka. Tidak begitu di sisi muhaddisin. Muhaddisin kira asalkan fahaman mereka tidak sampai tahap kufur syirik, mereka kira bagi rawi untuk menerima hadis ni hifz, ingatan, dan adal siqah. Kira situ, kalau dia tu rawi tu walaupun Ahlul Bid'ah wal Ahwa, pahaman akidah tidak sampai tahap kufur syirik, dan ingatan dia kuat, dan dia tu siqah yang dipercayai, dan riwayat daripada rawi Ahlul Bid'ah wal Ahwa tu tidak ada unsur-unsur menarik kepada fahaman mereka, dan tidak bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Bukhari pun ambil riwayat daripada rawi jenis seperti itu,
Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, imam-imam mu'tabar, mereka sudi menerima riwayat daripada rawi-rawi dikatakan ahlul bid'ah wal ahwa tu. Jadi kita tak perlu bising rawi itu cenderung Syiah, rawi ini fahaman tak betul dan sebagainya. Kita ambil berdasarkan kaedah disepakati jumhur muhaddisin tu, jangan kita ambil pandangan-pandangan syaz yang boleh menimbulkan masalah dalam bidang ilmu hadis tu. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال, riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah, dia kata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, aku berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Safar maksud di situ safar perjalanan Ghazwah Tabuk yang berlaku pada tahun 9 Hijriah. Ketika itu qala Mughirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mughiratu khudil idawata, wahai Mughirah, tolong ambillah bekas air itu. Fa'akhadtuha, maka aku mengambil idawah tu, bekas air tu. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan hatta tawara anni, sehingga menjadi hilang daripada aku, sehingga tersembunyi daripada aku. Maksudnya Rasulullah SAW dah pergi agak jauh sedikit daripada Mughirah supaya dia qada hajat tu, Mughirah tidak lihat. Faqada hajatahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selesaikan hajat dia, dah siap istinja apa semua tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wudu, wa alaihi jubbatun syamiyatun, dan di atasnya, di atas badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada jubbah syamiyah, jubbah yang dibuat oleh penduduk Syam, jubbah yang ditenun dengan kain oleh orang-orang kufar masa tu di Syam tu. Jadi di sinilah wa alaihi jubbatun syamiyatun, inilah tepat munasabah di antara terjematul bab dan hadis bab. Dalam terjematul bab ada menyatakan sembahyang dengan memakai jubbah syamiyah tu. Jadi ketika Nabi SAW selesai daripada qada hajat, nak sembahyang tu, nak wuduk tu, ada di atas tubuh badan dia jubbah syamiyah. Fadhahaba ay syara'a liyukhrija yadahu min kummiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mula nak keluarkan tangan dia daripada ujung tangan bajunya. Fataqat, ujung tangan baju tu, kum tu sempit. Biasanya jubbah syamiyah ni ujung tangan tu dia buat kecil, sempit. Fakhraja yadahu min asfaliha, disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
mau angkat ujung tangan baju tu, nak angkat naik sampai atas siku, tidak dapat disebabkan sempit tu. Fa akhraja yadahu min asfaliha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan tangan dia dari bawahnya, maksudnya keluarkan tangan daripada jubah tu. Dalam riwayat lain ada Rasulullah jak jubah dia, kemudian letak atas bahu, kemudian Nabi SAW ambil air sembahyang, fasababtu alaihi, maka aku tuangkan air ke atas anggota wuduk Rasulullah SAW, fatawadda'a wudu'ahu lissalati, Nabi SAW wuduknya seperti wuduk mau sembahyang, wa masaha ala khufaihi, dan Nabi SAW masah di atas dua khufnya, summa salla, setelah itu Nabi SAW sembahyang. Jadi Nabi SAW sembahyang ketika itu, setelah Nabi SAW selesai wuduk, pakai balik jubah tu, kemudian Nabi SAW sembahyang. Jadi daripada kisah ni Imam Bukhari mau istidlal hukum, iaitu pakai jubah syamiyah, pakaian yang dibuat oleh orang kafir, pakai sembahyang, itu harus boleh, asalkan tidak ada najasah di pakaian tu. Babu karahiyatit ta'arri fi salati wa ghairiha, bab berkenaan dengan tegahan telanjang. Ta'arri asal mana telanjang, maksudnya tidak cukup kain, tidak dapat menutupi dengan baik kemaluan ketika sembahyang, dan juga bukan dalam sembahyang. Sama ada nak sembahyang ataupun tidak sembahyang, duduk biasa begitu pun tegah, ada tegahan bertelanjang. Haddatsana Matar ibn al-Fadl qala haddatsana Rauh قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث. Amr bin Dinar kata, saya dengar Jabir bin Abdullah yuhadithu, menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahum, ay ma'a Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat, memindah, bunggah al-hijarata, batu, ma'ahum ay ma'a Quraisy, bersama dengan Quraisy ketika membina, membaiki Kaabah tu, lil Ka'bati, batu untuk kegunaan di Kaabah, wa alaihi izaruhu, dan di atasnya, di atas tubuh badan Rasulullah SAW itu ada kainnya, dia ada pakai kain. Faqala lahul Abbasu ammuhu, Abbas, pak saudaranya Rasulullah SAW, berkata kepadanya, pada Rasulullah SAW, ya bana akhi, wahai anak saudaraku, lau halalta izaraka, sekiranya engkau membuka kain engkau tu, faja'altahu ala man khibaika, kemudian jadikan kain tu, adakan kain tu ataupun kain tu ala man khibaika, di atas bahu engkau, dunal hijarati ay tahtal hijarah,
di bawah batu, maksudnya mau pikul batu tu di atas bahu tu lapik kain yang pakai tu buang, jadikan lapik di bawah batu, saat batu yang unggah tu. Qala, Jabir kata, fahallahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun buka kain dia, faja'alahu ala mankibaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam adakan kain tu, letakkan kain tu di atas dua bahunya. Fasaqata maghshiyan alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan, ketika itu tradisi bangsa Arab tidak peduli dengan terbuka aurat dan sebagainya. Itu tidak dianggap aib bagi mereka, sebab masa itu mereka tawaf Baitullah pun dalam keadaan tidak pakai kain, bertelanjang. Jadi sebab itulah Pak Saudara, Rasulullah SAW bagi cadangan kepada Rasulullah SAW supaya buang kain tu, lapik di bawah batu di atas bahu. Jadi ketika tu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut penjelasan daripada muhaddisin dan ahli sejarah, katanya Umar Rasulullah SAW ketika itu masih dalam 15 tahun sebelum lagi Nabi SAW menerima nubuah, masih dalam keadaan muda. Tapi disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu seorang manusia akan jadi nabi, jadi dia dah ada sifat-sifat yang baik, yang selayak dengan seseorang manusia akan jadi seorang nabi. Jadi dia tidak dapat menahan malunya dalam keadaan bertelanjang begitu. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan ketika itu. Fama ru'iya ba'da dzalika, tidak dilihat setelah itu, setelah berlaku kejadian itu, tidak dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uryanan, dalam keadaan bertelanjang. Maksudnya itulah kali pertama dan kali terakhir Nabi SAW masa budak lagi, masa itu bertelanjang. Itu disebabkan pengaruh daripada bangsa Quraisy, di mana masa itu bagi mereka terbuka aurat seperti itu dikira tidak aib bagi mereka, sebab ketika tawaf Baitullah pun masa itu mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang. Jadi daripada situ, daripada kisah itu, Imam Bukhari mau dalilkan bertelanjang itu tidak digalak dan ditegah, sama ada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Yang berlaku Nabi SAW jatuh pingsan dianggap
tidak elok bertelanjang dan tidak diterima oleh Rasulullah SAW sampai dia pingsan disebabkan itu. Jadi itu di luar sembahyang. Rasulullah SAW tak suka dah, apalagi dalam sembahyang, lebih-lebih lagi dalam sembahyang tu lagi ditegah. Dan tradisi bangsa Quraisy, bangsa Arab masa tu, tawaf dalam keadaan bertelanjang itu apabila Rasulullah SAW muncul sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nabi SAW tegah dan larang daripada tawaf dalam keadaan bertelanjang itu. Kita tengok uslub hadis tu, dapati yang riwayat tu Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni masuk Islam kemudian daripada sahabat-sahabat ramai. Kisah ni berlaku di Mekah sebelum lagi Nabi SAW menerima nubuah. Jadi macam mana Jabir tu riwayat hadis ni, sedangkan masa tu dia tidak memeluk Islam lagi. Itulah dinamakan mursal sahabi. Maksudnya Jabir dia dapat cerita ni, kisah ni daripada sahabat-sahabat lain yang sempat dengan cerita ni, seperti Abbas. Dia sendiri suruh Rasulullah SAW buang kain dia, lapik di atas bahu. Jadi kemungkinan besar dia dengar daripada Sayyidina Abbas ataupun daripada sahabat lain yang dah tahu cerita tu daripada Sayyidina Abbas. Maksudnya di sini Jabir bin Abdullah, dia riwayat hadis ni dengan cara menggugurkan sahabat lain yang mana dia menerima kisah tu, riwayat tu dia gugurkan. Jadi sahabat menggugurkan sahabat riwayat hadis. Kalau kata tabi'i menggugurkan sahabat riwayat hadis, itu dinamakan mursal sahabi, diterima sama sekali di sisi muhaddisin, disebabkan yang gugur tu sahabat. As-sahabatu kulluhum adul, sahabat semua dikira siqah, yang dipercayai. Apalagi sahabat menggugurkan sahabat, lagi tidak ada masalah. Jadi sama ada tabi'i menggugurkan sahabat dalam sanad ataupun sahabat menggugurkan sahabat, itu dinamakan mursal sahabi dan diterima sama sekali di sisi muhaddisin. Jadi Jabir riwayat kisah ni sama seperti Aisyah riwayat hadis berkenaan dengan Nabi SAW buat ibadat di Gua Hira sebelum Nabi SAW dilantik jadi Nabi. 6 bulan dulu Nabi SAW ibadat beberapa hari di Gua Hira dan jumpa dengan Jibril AS turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sama seperti kisah tu Aisyah menceritakan kisah tu berlaku sebelum Rasulullah SAW dilantik jadi Nabi. Aisyahnya masa hijrah pergi ke Madinah, umur dia dalam lebih kurang 8-9 tahun begitu. Jadi maknanya masa berlaku kisah di Gua Hira tu, Aisyah belum pun lahir lagi, tapi dia riwayat hadis tu seolah-olah dia tahu semua tu. Maksudnya
Aisyah dia tahu daripada sahabat-sahabat kibar, mungkin daripada Abu Bakar As-Siddiq, ayah dia sendiri, seperti Sayyidina Umar, sahabat-sahabat tahu kisah tu, sempat dengan keadaan-keadaan tu. Aisyah menerima riwayat daripada mereka, kemudian Aisyah riwayat balik, tapi Aisyah tidak sebut daripada sahabat mana dia ambil kisah tu. Begitu juga Jabir, maksudnya sahabat riwayat hadis dengan cara menggugurkan sahabat. Itu tidak menjadi masalah dalam sanad. Babu salati fil khamisi wasarawili wattubani wal qaba. InsyaAllah kita sambung.